Bismillahirrahmanirrahim. Keluar sekarang. Aduh, tak keluar juga. Keluar. Dah keluar dah? Okey, dah keluar dah. Okey, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu untuk kelas kita pada hari ini 8:12 minit malam ya. Kita akan habiskan kelas kita pukul 9:12 minit malam. Biasalah ya. Bila banyak tekan sana tekan sini, dia jam. Bukan jam kat jalan raya je, jam pun ada juga dekat dalam laptop. Baiklah. Itu selingan saja ya. Baik. Hari ini kita akan nak belajar tentang ad-dhamairu al-munfasilatu. Ad-dhamairu al-munfasilatu. Apakah yang dimaksudkan dengan ad-dhamairu al-munfasilah? Ad-dhamairu al-munfasilah, okey, ganti nama. Munfasil dia asing, munfasil dia fasl, okey, dia beza-beza dia asingkan. Baik, sebelum itu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap kali kalau kita nak belajar ni, perlulah kita membaca doa supaya ni doa apa? Rabbi shrah li ya. Rabbi shrah li ni ketika mana kalau tak silap ustaz seorang nabi dia memohon untuk kefasihan dia punya percakapan dia dan sebagainya. Baik, kita nak pergi terus ke tajuk kita iaitu ad-dhamairu. Apa dia ad-dhamairu? Dia ad-dhamairu ni kita sebut dia sebagai ganti nama. Ganti nama. Contohnya kalau kita sebut ganti nama, contoh kalau ustaz sebut sebagai nama Ustaz Ahmad. Lepas tu bila saya nak ganti, takkan saya nak sebut Ahmad suka makan nasi, takkan kata nak Ahmad suka minum air. Jadi kita tukarkan ganti nama yang asal nama kita tu, kita jadikan dia sebagai saya. Ganti nama saya. Contoh kalau kita kata kita nampak orang tu sedang berjalan, kita kenal orang tu nama dia Zaid contohnya. Dia sebut Zaid sedang pergi ke sekolah. Dia jalan kaki ke, ataupun kita kata Zaid. Lepas tu dia juga merupakan satu kelas dengan saya. Itu maksud kita nak ganti nama. Baik. Ganti nama ni ad-dhamairu ni ustaz buat dia formula G. Apa dia formula G tu? Okey. Ni dia formula G. Formula G ni ustaz jadikan G tu ialah ganti nama lah. G tu adalah ganti nama. Ganti nama yang macam mana? Contohnya kita tengok sini. Ganti nama. Baik, ganti nama yang pertama ustaz asingkan dia kepada 3 bahagian. 3 bahagian means maksudnya ada 3 jenis ganti nama. Sebenarnya kalau ikutkan dalam bahasa Arab, kita sebut dia dalam buku ustaz tu ada tulis. Ustaz ada tulis tu ikut jari ni. Dia dah cukup lengkap dengan ganti nama. Maksudnya 2 yang pertama ganti nama yang ketiga, 2 yang kedua adalah ganti nama yang kedua, G2, ini G3, dan yang satu tu adalah G yang pertama, ganti nama yang pertama, iaitu yang atas sekali tu dhamairu al-mutakallim. Dhamairu al-mutakallimi. Okey, dhamairu mutakallim. Dhamairu mutakallimi, apa dia dhamairu mutakallim? Yang pertama ialah ana. Ana maksudnya saya. Tu ganti nama yang pertama. Dia panggil dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim ana, saya. Orang mutakallim maksudnya apa? Mutakallim maksudnya yang berkata-kata. Mutakallim. Contohnya ana, saya. Bila kita kata kita akan berpuasa di bulan Ramadan, kita sebut nahnu. Okey, kita sebut nahnu. Ana, nahnu. Contoh, ana mudarris wa nahnu fi nafsul muhadharah, fi nafsul dirasa. Nahnu, kita dalam satu kelas. Dalam satu kelas
dan kita dalam satu majlis ilmu kita belajar bahasa Arab. Baik. Type yang kedua, kita sebut yang kedua ialah ganti nama yang kedua. Apakah ganti nama yang kedua? Dia panggil al-mukhatab. Al-mukhatab. Okey, kejap lagi Ustaz akan tulis dalam Word. Okey. Al-mukhatab itu dhamairul mukhatab. Dhamairul mukhatab dia terbahagi kepada 6 bahagian. Okey, domain yang pertama 2, domain yang kedua, domain ganti nama yang kedua ada 6. Okey, yang pertama ada 2, yang pertama ada 2, yang kedua ada 6. Okey, yang ke-6 ni apa dia? Yang ada 6 ni ada apa dia? Yang pertama anta. Kita nampak ada seorang orang tengah lalu kat depan kita. Anta. Itu contoh. Okey, kalau kita anti. Saya tunjuk ke dia itu anti. Kalau dalam bahasa Inggeris anti ni apa? Makcik. Okey, anti bukan anti mailing bukan. Tapi dia sebut sini anti. Anti. Macam saya tunjukkan. Anti ya Arisa. Ana. Ana anti. Itu dia. Okey, itu maksud dia kat situlah. Okey. Anta anti. Kalau kita nak sebut dua orang, dia kalau dua orang untuk lelaki dan perempuan, okey, dua orang untuk lelaki dan perempuan itu ialah antuma. Awak dengar je dulu Ustaz bagi terang okey. Antuma, dua orang. Antuma kalau dua orang lelaki. Kalau dua orang perempuan pun kita sebut antuma. Dia duduk kat sini. Sorry. Ana, nahnu. Anta, antuma. Kalau anta lelaki, anti perempuan. Tu yang nampak. Okey, Ustaz buat analitik sikit. Ni kita boleh conteng. Tapi conteng untuk kita tahulah. Ustaz buat tunjuk sikit lah. Contoh, okey. Ustaz ambil pensel tool. Okey, tengok ni. Yang ini yang kita katakan dia ialah Allah Subhanahu Muhammad. Sekejap ya. Ni, ini anta. Yang perempuan ni yang ini, anti. Okey, yang itu dia katakan anti. Anta, anti. Okey, kalau dua orang kita gunakan benda yang sama ni. Ada dua kepala ni, ini maknanya antuma. Baik lelaki ataupun perempuan. Okey, baik lelaki atau perempuan. Tu dia. Lelaki atau perempuan kita gunakan antuma. Contoh, hal antuma tilmiz. Contoh. Okey, jom kita contoh. Hal antuma talamiz. Adakah awak berdua ni ialah pelajar? Naam ya Ustaz. Nahnu talamiz ataupun nahnu tilmizan di madrasah. Contoh. Kami ini ialah dua orang pelajar di sekolah. Contoh. Itu sebagai contoh. Okey, ataupun bila kita sebut, bila nak dia ada kategori. Bila kita kat sini, anta, anti, antuma, dia sama juga. Kemudian kita tunjuk antum, antunna, dua orang. Ramai. Sorry. Okay. Antuma, antum, antunna. Macam tu. Okay. Kemudian kita pergi pula kepada ganti nama yang ketiga. Yang ini biasa. Kita biasa dengar. Nanti Ustaz buat ni apa? Dia punya cara kita nak hafal. Cara yang mudah. Okay. Kita buatlah sikit. Awak nyanyi sikit hari ni. Boleh? Bukan nyanyi. Nak nyanyi dalam apa? Orang nyanyi dalam radio tu tidaklah. Okay. Kita cuba hafal dalam kaedah kita nyanyi. Kadang-kadang kalau bahasa Arab ni, kalau tak ada irama lagu pun, kita tak dendangkan dengan lagu, dia jadi macam boring juga lah. Sebab benda ni dah tahun 5 kan. Kita nak tahu. Okay. Kemudian kita tengok yang last kali. Ganti nama yang ketiga, G3. Yang tadi G pertama, yang kedua ni G2, G1, G2. G3 ni dia. Ni G3. Ni G3. G3 ni ada dua. Apa dia G3 ni? Okay, G3 ni ialah
Kita tengok G3 ni apa dia? G3 ni ialah kita sebut sebagai huwa. Dia seorang lelaki. Hiya, dia seorang perempuan. Okey? Huwa, hiya. Huma, huma. Hum, lelaki semua, 3 orang pun lelaki atau lebih. Hunna. Dia beza kat sini. Ni dia. Jadi kalau ramai, yang ini hum. Ini untuk ramai lelaki. 3 atau lebih. Kalau 3 orang kita panggil hum, 1,000,000 pun kita panggil hum. Kalau 2-3 orang kita panggil hunna, lebih daripada 3 orang pun sampailah 1,000,000, 2,000,000, ramai-ramai 1,000, hunna juga kita panggil ramai-ramai macam tu. Sebab kita tak tahu orang tu kat mana. Ini namanya ialah dhamir ghaib. Dhamir ghaib. Dhamir ghaib ini ialah ganti nama yang ketiga. Ganti nama ketiga ni, inilah dia punya hasil dia Ustaz jadikan formula dia G. So G yang pertama ana nahnu, ni atas ni tadi. Ni G pertama ana, yang ni nahnu. Ni G yang pertama. Okey. G yang kedua kita sebut anta, antuma, antum. Okey, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Lepas tu huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Okey. Jadi lengkaplah apa yang kita nak tahu sangat malam. So ada berapa semua sekali? 6 tambah 6 tambah 2. So berapa semua sekali? Alia budak lain. Arisa Natasha. 14. 14. Betul. Ada 14. Baik. Okey, kita stop dulu annotate ni. Tengok. Kita terusnya seterusnya bila dikongsikan, bila ustaz kita bukan kongsi, bila kita kumpulkan semua sekali ni, dia jadi macam ni. Sebab itu bila dalam kaedah di Malaysia ni, kalau kita sebut, memang daripada dulu orang Arab pun akan menyebut ganti nama ketiga dulu, tapi kita pakai ganti nama yang pertama di bawah. Apa dia? Cuba dengar elok-elok. Okey, ustaz bacakan dia punya rentak dia. Okey, sama-sama kita pegang kat jari kita macam ni. Okey. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Cuba buat. Ustaz nak dengar? Ariza. Huwa, huma, hum. Okey. Hiya, huma, hunna. Cuba awak buat. Boleh? Boleh Arisa cuba buat. Pegang jari macam ni. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Lepas tu baru masuk yang bawah yang kedua. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Cuba Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Kalau kat sekolah memang ustaz akan suruh pelajar-pelajar sebut sama-sama. Sebut sama-sama. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Antum. Anti, Antuma. Antunna. Ana, nahnu. Ana, nahnu. Okey, ana, nahnu. Begitulah seterusnya. Ada sahabat ustaz pula, ada satu dia buat lagu. Dia lagu apa? Lagu Indonesia yang budak tu, pengantin tu. Dia buat macam mana? Wa huma hum hiya humma hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Kulluha dhamair
Dia buat nyanyi lagu macam tu lah. Lebih kurang. Okey. Jadi, kalau yang kita nak mudah, kita sebut apa? Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Okey. Kenapa kita kena belajar domain ni? Sebab apa? Sebab apabila kita nak buat ayat contohnya ataupun nak gunakan kalimah-kalimah kata kerja dengan kata nama, dia akan guna dalam ni sebagai dia punya penyumbang kritik pandemik. Sebagai dia punya apa? Sebagai dia punya guide dia punya apa? Dia punya asas dia. Jadi kalau asas ni kita tak faham, jadi susah nanti. Okey, seterusnya ni dia. Kita dah belajar yang kita belajar yang kejap Okey. Jadi bila kita tengok yang ini ni, kejap Jadi bila kita tengok yang ni, okey, bila kita tengok yang ni, okey, cuba tengok betul-betul. Yang ni kita kata dhamir al-mutakallim. Dhamir al-mutakallim. Ji yang pertama. Ji yang pertama. Apa dia ji yang pertama? Ji yang pertama adalah kita sebut ana. Ana. Tadi kita dah tahu dia punya perkataan dia. Kita tahu perkataan dia. Perkataan tadi kita yang mula-mula kata tadi, ji yang pertama ana, nahnu. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Sekarang kita pergi yang pertama ni dulu. Yang pertama ni dia panggil al-mutakallim. Ji yang pertama. Ji yang pertama kita gunakan al-mutakallim. Apa dia? Ana. Saya. Untuk lelaki, untuk perempuan kita gunakan ana juga. Okey? Untuk lelaki atau perempuan kita gunakan ana. Itu dia. Untuk lelaki, untuk perempuan kita gunakan ana. Saya. Okey, saya, ana. Okey, kemudian bila kita dah gunakan ana tu, saya untuk lelaki muzakkar, ana juga untuk muannas. Okey? Boleh? Itu ana, saya. Okey, kemudian kita sebut yang lain pula, kita sebut nahnu. Nahnu tu apa? Nahnu tu kami. Okey, nahnu tu kami. Contohnya, ada 3 orang lelaki atau 3 orang perempuan, dia dah cukup untuk jadikan sebagai satu ganti nama yang terbaik. Apa dia? Kita sebut sebagai nahnu. Kita tak payah sebut seorang-seorang. Yang ini Ahmad, yang ini Abu, yang ini Omar, tak payah. Mana kita sebut nahnu. Okey? Itu dia. Okey, seterusnya. Apa maksud ana tadi? Ialah saya. Nahnu maksudnya ialah kami. Okey? Kemudian ni dia. Ini ada dia punya singkatan dia. Apa singkatan dia? S dengan R. S dengan R. S untuk seorang, R untuk ramai. S untuk seorang, R untuk ramai. Apa dia S, apa dia R? S untuk seorang, R untuk ramai. Baik. Apabila kita tengok yang pertama, ana muslimun. Saya seorang Islam. Lelaki lah. L itu lelaki. Ana muslimun. Saya seorang lelaki. Muslim. Lelaki Islam. Ana muslimatun. Saya seorang perempuan muslimah. Perempuan Islam. Jadi beza kat sini ialah tabarbutah. Baik.
Dia kata ana muslimun, ana muslimatun. Okey, kalau pelajar ana tilmizun wa ana tilmizatun, dan saya juga merupakan seorang pelajar perempuan. Ana SP. SP tu seorang perempuan. SL tu apa? Seorang lelaki. SL seorang lelaki, SP seorang perempuan. Boleh faham? Boleh faham sekat ni? Okey. Boleh faham? Okey. Kemudian kita pergi pula kepada, kita tengok kita pergi pula kepada nahnu. Nahnu RL. Apa dia nahnu RL? Nahnu kami. RL ramai lelaki. Nahnu muslimun. Contohnya kita semua orang Islam. Nu lelaki lah. Okey, kita gunakan nahnu. Kemudian disebut lagi ialah RP, ramai perempuan. Contoh kita sebut apa? Nahnu muslimatun. Nahnu muslimatun. Apa dia nahnu muslimatun? Kami semua pelajar perempuan Islam. Okey? Pelajar perempuan Islam. Jadi kami ialah pelajar perempuan Islam. Nahnu muslimatun. Okey, kemudian kita sebut lagi ialah bawah dia nahnu RL, nahnu talamidun. Kami semua pelajar lelaki. Kemudian kita sebut lagi nahnu tilmizatun. Okey? Kami semua ialah pelajar perempuan. Itu beza antara SL dengan RL. SP dengan RP. RP ramai perempuan, SP seorang perempuan. Itu beza dia. Nak bezakan antara G yang pertama tadi, yang ni yang kita tengok tadi. Ya. Ni. G yang pertama tadi, ana saya, nahnu kami. Ni dia beza dia. Begitulah dan seterusnya. Baik, next. Okey, dhamair mutakallim. Saya beritahu lagi, kita nak cuba bina ayat pula. Okey, ini dalam bentuk ayat. Tengok ayat ditulis ana, ganti nama pertama ialah saya untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Okey, ganti nama lelaki ataupun untuk perempuan. Kita sebut ana. Ana muallimatun. Contoh. Ana muhandisun. Wa ana tabibun. Yang ni tak perlu kita rasa salah tamarbutah ataupun tidak ada tamarbutah. Bila sebut ana. Jadi ana apa? Ana boleh pergi kepada perempuan, ana pergi kepada lelaki. Tetapi ayat selepas ana muallimatun ataupun ana muhandisun, itu kena jaga-jaga. Contoh. Contoh kita kata ana muhandisun, okey, wa mahiratun. Tak boleh. Sebab mahiratun adalah untuk perempuan. Kalau kita ana muhandisun wa mahirun fi takhassusi. Contoh, saya merupakan seorang arkitek atau muhandis ini jurutera atau engineer. Ana muhandisun, saya engineer, wa mahirun fi takhassusi, dan saya juga merupakan seorang yang mahir dalam pengkhususan bidang saya. Itu maksudnya kena jaga-jaga selepas perkataan ni. Kalau nak sebut ana muhandisun tak apa, tak ada masalah. Tapi pastikan gambar tu gambar lelaki. Kalau gambar perempuan awak buat ana muhandisun, masalah lah tu. Okey? Sebab kita apa? Kita letak gambar perempuan tapi kita describe dia sebagai lelaki. Macam mana tu? Okey? Berbeza. Itu kesilapan yang biasa pelajar lakukan. Okey? Ada gambar ustazah, tiba-tiba dia buat ana mudarrisun, ana muallimun. Itu beza. Okey? Itu bukan ana. Baik, kemudian kita pergi ke nahnu. Pergi ke nahnu ada ganti nama pertama ialah kami. Ganti nama pertama ialah kami. Apa dia ganti nama pertama? Ganti nama pertama ialah kami untuk lelaki dan perempuan. Ini pun sama juga. Nahnu muallimatun. Contoh, kami semua guru-guru perempuan. Kalau buat nahnu muallimuna, boleh tak?
Boleh tak, Adisa? Boleh, boleh. Kalau kita buat ni boleh guna untuk lelaki perempuan. Okey, sekejap. Ustaz, cuba kita stop ni dulu. Kita pergi kepada Word. Tulis kat Word. Okey, Ustaz share dulu. Ni Word dah buka dah ni. Okey, cuba tengok apa benda yang kita nak tengok. Beza kat sini. Beza ni kalau boleh, kita bila kita belajar, kita tak perlu nak apa? Kita nak perlu cepat habis silibus, ya. Kita orang kata biar kita cemerlang. Contoh gini, biar kita cemerlang, bukan kita nanti bila kita cemerlang, kita tak payah kejar A yang akan kejar kita. Faham tak? Maksudnya bila kita cemerlang, dengan sendirinya kita akan dapat yang terbaik. Maksudnya A tu dalam tangan lah. Bukan kita belajar ni nak kejar huruf A. Oh, saya belajar ni Ustaz, saya nak dapat A je Ustaz, saya tak nak ilmu. Tak boleh gitu. Boleh faham, ya? Okey, contoh. Okey, tengok. Ini contoh dia. Ini contoh dia. Saya buat. Mana cursor dia? Dia bawa keluar. Okey, cuba tengok. Kita ambil traditional Arabic. Okey. Ambil 36, saiz 36. Okey, contoh ya. Kita kata ana. Ini dia. Allahu Akbar. Besarkan. Ni kita kata ana. Okey. Ana ni dia boleh kalau kita nak kata ana untuk lelaki. Tilmizun. Ana tilmizun. Ana tilmizun. Okey, ana tilmizun. Apa maksud ana tilmizun? Maksudnya saya seorang pelajar lelaki. Ana tilmizun. Okey. Ataupun awak nak buat dia sebagai pelajar perempuan pun boleh. Alamak, silap dah. Okey. Ana tilmizatun. 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 Contoh. Okey. Tilmizatun. Okey. Ana tilmizatun. Ana tilmizun wa ana tilmizatun. Tunjuk dah. Kalau ada kat dalam kelas tu, man anta? Ana tilmizun. Kalau pelajar lelaki tu sebut. Yang pelajar perempuan pun kata ana tilmizatun. Okey? Itu contoh. Ataupun nak guna kita nak guna nahnu. Yang Ustaz nak sebut tadi nahnu. Okey? Untuk perkataan mufrad yang macam ni, kita boleh guna sampai 3. Sampai 3 macam mana pula? Alah Ustaz, teranglah. Okey. Saya terangkan. Ni G yang pertama. Ni G yang pertama ana. Dia boleh guna ana tilmizun. Kemudian kita guna pula yang kedua. Anta. Anta tilmizun. Contoh. Bunyi orang azan lah. Betul? Dengar macam orang azan. Tak tahulah. Tempat saya azan dia tu. Okey. Contoh. Kita guna apa lagi? Kita guna huwa. Oops. Okey. Huwa. Okey. Buat dah syahir. Baik. Kita guna dia huwa. Kita guna huwa. Contoh. Okey. Yang ini perkataan-perkataan yang digunakan khusus untuk tilmizun sahaja. Ni saja. Adapun yang bawah ni, bila kita nak guna perkataan yang sama tetapi domain yang berbeza, kita guna dia lawan dia. Contoh dia bukan lawan macam mana? Anta dia menjadi anti. Huwa dia jadi hiya. Tu. Yang ni yang Ustaz kata dia lawan dia tu. Nampak? Dia punya dia punya apa panggil ni,
dia punya hukum dia. Ya, hukum dia. Ini dia punya kaedah dia. Okay, kaedah dia beginilah. Dia boleh guna dua apa? Dua pula. Dia boleh guna tiga. Perkataan mufrad tapi domainnya boleh guna berjenis-jenis. Antaranya ni lah. Jenis. Jadi macam ni lah. Makcik sekejap. Line tadi kita ambil warna merah. Okey. Merah warna dia. Okey. Ini dia punya ikut dia punya kaedah dia. Kalimah tilmizun boleh guna ana tilmizun, anta tilmizun, huwa tilmizun. Nampak? Jadi kalau bina ayat, dekat sini dah ada 3 jenis ayat. Pertama, tengok kedua, tengok jatuhkan dia kat bawah. Ketiga, ni tak payah ketiga dah ni, kita jatuh yang lagi ke bawah. So, sekali lagi, alamak. Okey, kita letak dekat sebelah pula. Dia jadi macam ni. Okey, dia jadi macam ni. Dengan satu je perkataan mufrad, dia boleh gunakan untuk G1, G2, G3. Ini hanya kepada perkataan yang mufrad sahaja. Boleh faham? Okey, begitu juga untuk yang perempuan. Kalau yang perempuan pun sama juga. Macam mana nak buat? Okey. Ayat pertama kita gunakan G yang pertama. Ayat kedua guna G yang kedua. Ayat ketiga kita gunakan G yang ketiga. Begitu. Okey. Asal dia ni dia. Ini asal dia. Nanti kan kita jumpa lah. Benda ni nanti kita jumpa. Okey, kita copy, kita paste. Okey. Ni dia. Jadi, beginilah cara dia. Okey. So, cara dia begini. Beginilah cara dia. Okey. Perkataan yang mufrad, perkataan dia satu, boleh guna untuk ganti nama yang berbeza. Tapi yang mufrad lah. Okey. Yang mufrad saja. Apa dia yang pertama? Ana tilmizun. Saya seorang pelajar. Anti tilmizatun. Contoh. Tadi ana tilmizatun. Saya seorang pelajar perempuan. Yang ni sebelah ni lelaki, yang sebelah ni perempuan. Jadi bila kita sebut anti tilmizatun, awak seorang pelajar perempuan. Yang ketiga, hiya tilmizatun. Dia tu merupakan seorang pelajar perempuan. Mana tu? Contoh hiya. Hiya tu benda yang tak ada di dalam kelas kita ni. Mungkin dia ada dekat kelas sebelah, ataupun mungkin dia ada dekat ruang tamu. Mungkin dia ada luar kat sekolah. Dia ada dekat mana-mana lah. Maksudnya kita nak kata benda yang ghaib. Ayat ni kita katakan dia dhamir ghaib. Yang atas ni dhamir mukhatab. Dhamir mukhatab apa dia? Mukhatabah. Yang kita ucapkan, yang kita khatib, kita tunjuk dia. Itu kata tunjuk. Contoh. Okey. Boleh. Okey. Kita masuk balik kita punya slide. Webback kata ada 5 minit lagi untuk kelas kita sebelum dia akan padam. Sebab kita akan sambung selepas ni. Dalam 3 minit kita rehat. Kemudian kita sambung habiskan sampai pukul 9 cukup. Boleh? Kita rehat dulu sekejap. Boleh? Kita rehat sekejap. Jadi kita lepas 3 minit awak masuk balik dalam kelas. Okey? Boleh Arisa
Selepas 3 minit, lepas 3 minit awak masuk balik dalam kelas ni, kita jumpa selepas ni. Kita rehat dulu sekali. Okey. Terima kasih. Ya. Okey, kita kembali lagi bersiaran. Wah. Okey, kita tengok yang tadi kita tak habis lagi. Okey, kita masuk kepada slide kita, slide PowerPoint. Baik. Dalam slide kita seterusnya tadi kita sebut ini sebagai contoh lah, sebagai contoh. Cuba lihat. Okey, yang kedua tu kita nak sebut apa? Adisa, kita nak sebut apa yang kedua? Okey, kita boleh sebut juga ana. Okey. Kemudian yang mujahidun tu sangatlah. Okey. Kemudian yang kita sebut yang kedua tu ialah ana, kita sebut, boleh disebut sebagai huwa. Huwa, sebut huwa. Yang bawah tu kita boleh sebut sebagai hiya. Okay, kita pergi ke seberang dia pula. Yang ni adalah untuk mufrad. Maksudnya yang pertama tadi yang kita tengok itu ana mu'minun, ana mu'minatun, huwa mujahidun, hiya mujahidatun. Okey, maksudnya begitu. Okey, kalau yang seberang sini pula untuk yang ramai. Contohnya kalau kita tengok kat sini adalah apa dia? Mu'minuna. Kita sebut dia nahnu mu'minun. Okey, ataupun kita sebut lagi nahnu mu'minatun. Kita sebut lagi hum mujahiduna. Kan ada yang Ustaz sebut tadi, ada perkataan yang sama. Okey. Boleh guna dhamir yang berbeza. Ni hunna mujahidatun. Kita balik pula kepada yang mufrad tadi. Boleh juga kita sebut anta mu'minun. Anta mu'minun. Anti mu'minatun. Yang bawah tu kita nak guna ana. Katalah kita tak nak guna anti, kita nak guna ana pun boleh juga. Ni yang Ustaz sebut tadi, yang kita bincang dalam kita punya kita punya word ni. Ana mujahidatun, boleh. Saya seorang yang bersungguh-sungguh perempuan ni dengan aku. Okey, boleh, tak ada masalah. Begitu juga dengan nahnu kat sini. Nahnu mu'minuna. Kita nak kata apa? Antum mu'minuna. Adakah awak semua orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala? Na'am. Okey? Na'am. Contoh. Ataupun kita sebut lagi. Ni. Apa dia? Antunna. Antunna mu'minatun. Apa dia antunna mu'minatun? Okey, contoh. Awak semua ialah pelajar perempuan. Antunna awak semua ialah perempuan yang beriman. Contoh. Okey? Kemudian kita sebut nahnu mujahiduna. Apa dia nahnu mujahidun? Kami semua orang-orang yang bersungguh-sungguh. Ataupun kita cakap nahnu, kita beritahu apa? Nahnu mujahidatun. Kami semua orang-orang perempuan yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh lah. Itu maksud dia. Baik, seterusnya ni dhamma al-mukhatab.
Domir yang kedua. Ganti nama yang kedua. Tadi kita dah namakan dia. Ganti nama yang pertama. Okey. Dhamair al-mukhatab. Contoh dhamair al-mukhatab kat sini ialah apa dia? Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Gitu. Okey. Seterusnya. Ni ganti nama yang kedua. Okey, ganti nama yang kedua ini. Okey, ganti nama yang kedua ini mukhatab nama dia. Okey, disebut sebagai mukhatab. Apa dia mukhatab? Mukhatab itu ialah ganti nama yang kedua. Sebagai contoh, kita tengok sebagai contoh kat sini. Okey, dia saya namakan dia ialah G2. Tu dia. Keluar pun G2. Okey, G2. Tengok betul-betul tak kena alif lah. Macam G2. G2 ni ialah ganti nama yang kedua. Ganti nama kedua ni apa dia? Anta, antuma, antum. Ni ganti nama yang kedua. Anta, anti. Antuma, antuma. Antunna, antum. Contoh. Okey, muzakkar, muannas. Okey, dia ni yang kita nak tengok. Macam mana nak tahu? Tengok gambar kepala lelaki tu. Gambar kepala budak lelaki tu itu anta dia seorang. Kalau antuma dia ada 2 orang bawah tu. Kalau 3 atau lebih, tengok dia ada 3 atau lebih. Muzakkar. Okey, kemudian kita kata anti. Ini dalam ni. Anti seorang, antuma 2 orang, antunna 3 orang. Okey, seterusnya. Ustaz, apa pula tu Ustaz? ASL, A2L, KSL, KSP, A2P, ASP. Ada pula ASP. Jadi kalau pangkat dalam polis ni yang tinggi sekali ASP ni. Assistant Commissioner contohlah Assistant Superintendent apa benda lah. Okey, tapi kalau kita kata di sini anta muslimun. Awak seorang lelaki. ASL awak seorang lelaki. Itu singkatan yang Ustaz buat. Anta muslimun. Antuma muslimani. Itu bila ada 2 orang ditambah pula alif nun. Okey. Kemudian kalau untuk ramai disebut antum muslimuna. Awak semua ialah orang-orang Islam lelaki. Okey, itu yang saya buat singkatan kat bawah tu. Awak, kamu seorang ataupun semua. Okey, kemudian kita kata anti muslimatun. Awak seorang perempuan Islam. Antuma muslimatani. Awak 2 orang perempuan Islam. Kemudian kita kata antunna muslimatun. Awak semua ialah orang perempuan Islam. Ini jenis nama, ganti nama yang kedua. Okey. Kita dah habis yang pertama. Ganti nama pertama, kemudian ganti nama kedua. Okey, kemudian kita masuk pula ganti nama yang ketiga. Apakah ganti nama yang ketiga? Okey, ganti nama yang ketiga yang saya tunjuk atas tu, okey, yang ada keluar kat slide tu. Okey, atas tu. Yang keluar kat atas slide tu. Jadi yang ganti nama yang ketiga ni apa dia? Yang dia bermula dengan huwa. Yang belakang. Huwa huma hum hiya huma hunna. Semua yang 6 tu ada dalam jari kita ni ada. Huwa dia seorang lelaki. Itu gambar kepala budak seorang ni. Huma dia 2 orang lelaki. Kemudian hum dia ramai. Mereka semua lelaki.
Okay, yang ini perempuan pula. Hiya, dia seorang perempuan. Kemudian huma, dia dua orang perempuan. Hunna, dia tiga orang perempuan. Okay. Muzakkar ada muannas. Okey. Ni singkatan je lah. Yang kita dalam domainnya inilah benda yang dia tak berulang-ulang benda apa yang kita kata huma tu dia tak buat dulu sebab dia benda yang sama. So dia sebenarnya ada 6 huwa, hiya, huma, hum, hunna. Biar warak ni dia singkatkan macam ni. Tengok mufrad, tengok ayat dia buat. Ayat yang dibuat tu huwa talibun mujtahidun. Dia seorang pelajar lelaki yang bersungguh-sungguh. Yang sangat bersungguh-sungguh bila dia belajar. Huwa katibun mubdi'. Dia penulis inovasi. Dia mencipta penulis yang apa berketerampilan dan sebagainya. Contohlah ya. Dia mubdi'ani, betul mubdi'una dan sebagainya. Okey. Ini beza contoh antara muzakkar, muannas, mufrad, musanna, jamak dan jamak. Okey, ni contoh. Contoh kepada apa? Ganti nama yang ketiga. Contoh ganti nama yang ketiga tadi, ni Ustaz ambil singkatan DMS, DSL, dia seorang lelaki. Yang itu pula dia dua orang lelaki. Kemudian bila mereka, dia tak panggil dia dah. Dia kata mereka semua. Contoh. Huwa muslimun, huma muslimani, hum muslimun. Okay. Hum muslimun. Okay. Kalau yang hiya pula. Hiya muslimatun, huma muslimatani. Kemudian hunna muslimatun. Okay. Ni dia mereka dan seorang ataupun semua. Okey, sampai dah latihan. Apakah latihan yang kita nak tengok hari ni? Okey. Cuba tengok ni latihan ni. Ni latihan dia. Apa jawapan dia? Agak-agaknya apa jawapan awak nak letak kat sini? Okey, Ustaz buka Enotik sekarang. Boleh Enotik? Cuba jawab. Tulis dekat whiteboard ni je. You can start anything now. Okay. Cuba. Ustaz buat satu contoh. Ni. Oh, besar pula tulisan dia. Approve. Cuba jawab dekat sini. Tu Ustaz dah bagi notik tu. Boleh tulis. Nahnu muslimatun. Okay. Kalau awak nak buat nahnu ni, awak nak gunakan yang kat atas ni pun boleh juga. Tak nampak. Apa yang tak nampak? Buat Ana. Tak. Boleh juga nak buat ana, boleh juga ni Ustaz buat satu. Seronok pula main tekan notik ni macam ni. Okey. Tu dia. Bulat. Okey. Nahnu. Cuba buat yang sebahagian ni. Nak guna yang mana? Awak boleh guna ana, nahnu, apa lagi? Ana, nahnu, kemudian Huwa boleh, huwa. Huwa boleh. Huwa, hiya. Sebab ini semua mufrad dengan jamak aja. Huwa, hiya, kemudian anta, anti. Boleh. Tak ada masalah. Cuba buat. Huwa. Nak tulis huwa kat sini. Tu.
Tak apa, sam tak apa. Kelia, orang Kedah kata kelia. Jangan gelak, hang gelak aku gelak dah. Okey. Tu hak bawah tu nak buat apa? Kalau huwa, Ana, ha? Ana. Huwa, Boleh? huwa, huwa. Boleh? Nak buat ana muslimatun boleh. Ingat ni ustaz bagi jawapan kat atas ni, awak pilihlah nanti ni. Yang pertama ana boleh pilih ataupun nak pilih nahnu. Ni jawapan dia dekat atas ni. Tu. Boleh Huwa. pilih nahnu. Zup. Dia tak bercontek. Tak apa. Jawatanku, sorry. Lepas tu kalau nak buat apa lagi? Kita nak guna huwa pun boleh. Huwa. Huwa pun boleh. Kalau nak guna hiya pun boleh. Kalau dah tulis dekat sini, tengoklah Tuhan macam cacing lah. Aduh. Boleh lah. Ana, nahnu, huwa, hiya. Tengok huwa, ustaz tu dia. Lepas tu lagi. Anta. Nak pilih anta. Anta pun boleh. Pilih lah mana asal-asal boleh hak berkenan di hati tu tulis. Nanti kita tengok jawapan dia betul ke tidak. Okey, payah nak buat titik Tulis dengan pensel dah, tapi pensel elektronik ni lagu ni. Anta. Ni Padam. padam, ambil pemadam sebelah tu, ada pemadam ni. Nak padam yang mana? Kita padam. Tu ada gambar pemadam tu, boleh padam. Katalah nak padam ni kan. Tu. Nak tulis mula ke macam mana ke, boleh habis. Okey, ataupun nak jawab anti pun boleh. Boleh Contoh anti, tadi anta. Okey, ni anti pula. Dia. Payah yang buat titik dia nak. Tu dia. Okey. Betul anti dia kata ni titik ni. Lepas tu goreh kat bawah pula. Jadilah dia anti. Itu dia. Nampak tak? Itu jawapan-jawapan yang boleh kita nak guna. Nampak? Boleh nak guna anti boleh, anta boleh, tapi pastikan perkataan tu perkataan jamak ataupun banyak. Ataupun nak buat perkataan ganti nama yang ketiga. Contoh, kita nak guna home. Itu dia jadi. Nampak anti. Kuah pula dah. Tu dia. Silap. Ustaz pun silap pula. Sekejap Okey. Okey. Nak guna apa lagi? Nak guna home. Home pun boleh. Sekejap awak cancel dia ni. Okey. Contoh ni home. Tu dia. Uish. Aduh. Tulisan pun. Okey. Ataupun nak buat hunna. Hantar hati. Itulah. Kelakar sangat tengok Tapi itulah jawapan dia jadi itulah. Macam itulah jawapan dia nak buat nak cerita. Okey? Okey. Kita stop dulu benda ni. Mana buat ni? Kita stop dulu nanti. Okey.
Kita pergi pada slide yang seterusnya. Pun sama juga. Benda yang sama juga. Dia 3 perkataan tu. Okey. 3 perkataan tu boleh kita nak guna. Tak ada masalah. Okey. Cuba buat yang ni. Yang ni mudah sikit kot. Tadi macam nampak banyak pula lah. Cuba tulis yang ni. Ni antum Boleh? Dia kalau jamak, yang ini kena tengok betul-betul. Sebab apa dia dah bagi situ. Kalau mula dengan antum, awak kena buat yang dekat depan ni, dia mesti ada antuma. Yang depan sekali ialah anta. Sebab dah bermula dengan antum dekat sini. Ni Ustaz highlight dia. Okey, apabila kita kat sini belakang ni dia ada antum. So dekat sini automatically kita nak kena tengok yang sama macam yang ini. Ni. Faham tak? Jadi maknanya anta, antuma, antum. Kalau anti, antuma, antuna. Awak jangan buat. Yang ini awak buat antum. Yang ini saya nak buat huma je lah Ustaz. Tak boleh. Sebab dekat dia dah ikut yang belakang ni. Okey? Kalau kata nak buat. Boleh. Dari segi hukum tak salah. Tapi orang kata tidak cantik untuk ikut dia punya flow dia tu. Maksudnya, kalau mula dengan anta, antuma, antum. Kalau mula dengan anti, antuma, antuna. Begitulah seterusnya. Boleh? Boleh faham? Okey? Okey. Kemudian, kita pergi kepada seterusnya. Ada lagi ke seterusnya? Okey. Pun sama juga. Yang ni kita tengok ni. Adisa kita tengok yang ni Yang ini asal dia bila kita tengok yang ini adalah ini hunna. So apabila mula dengan hunna, kena pastikan yang depan ni mesti daripada hiya. Amboi, lawanya hiya Ustaz tu Berabak Ustaz. Tadi. Hiya. Jadi barulah dia sama dengan yang ini. Nampak tak? Baru dia sama. Hiya, huma, hum. Jadi, hiya muslimatun, huma muslimatani, hunna muslimatun. Boleh faham ini kaedah dia. Ini kaedah. Dia tak boleh lari dah. Begitulah seterusnya lain. Dan tengok pula apa lagi. Yang ini pula. Yang ini dia suruh tengok contoh yang mula-mula dia bagi yang atas ni. Muslimuna. Okey. Yang ini cuba awak buat dulu pelan-pelan. Kalau awak boleh teka, awak tekalah. Perkataan dia ialah muslimuna. Kalau kita kata nahnu, boleh guna muslimuna? Boleh. Guna muslimuna. Tapi kalau untuk seorang, anta muslimun. Okey, kalau huma boleh guna dua-dua. Muslimani atau muslimata. Dia boleh guna dua-dua. Okey. Boleh nanti awak buat seorang-seorang dulu yang ni, cuba buat tengok balik. Dalam buku kita ada. Dia punya latihan yang ni. Cuba buat dalam buku apa saya tak ingat dah. Okey. Tengok macam mana. Okey, nanti minggu depan tajuk kita tengok dalam buku teks sudah. Tajuk apa seterusnya. Okey, boleh Habis. Okey, dah habis dah kelas kita. Allahumma inni astaudi'uka ma 'alimtani. Okey. Yang ini awak boleh tengok dalam nota yang Ustaz bagi dalam Telegram. Nanti cuba buatlah perlahan-lahan tengok macam mana. Okey. Lepas tu awak nak snap gambar ke atau awak hantar kat Ustaz. Boleh? Boleh Alisa? Okey, kita tangguh dululah kelas kita sampai setakat ni je dulu. Hari pun dah lepas buku, insya-Allah. Jadi kita sambung kelas kita minggu depan lah,
Minggu depan tajuk nanti kita tengok dalam buku tu tajuk apa, kemudian kita sambung lagi lah. Okey. Ini nota ni ada ustaz bagi dalam tu ataupun kejap lagi boleh ustaz bagi dalam awak dalam bagi awak punya WhatsApp apa handphone awak. Okey. Ni nota ni boleh tengok nanti. Boleh buat terus dulu. Okey. Saya rasa sekadar itu je lah untuk kelas kita malam ni, kelas 9-17. Okey. Jadi insya-Allah kita ulang balik apa yang kita belajar tadi. Pertama sekali kita belajar tentang ganti nama. Apa dia ganti nama? Ganti nama ni ialah ganti nama dirilah. Contohnya kita baca huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tu dia. Dalam apa kita punya buku teks tu ada rasanya. Okey. Jadi kita dah belajar tentang apa DJ yang pertama, ana, nahnu. Apa DJ yang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Lepas tu G yang ketiga ialah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Okey, boleh ya? Semua sekali ada 14 ganti nama. Okey, cukuplah sekadar itu dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih.